Seterusnya para imam, para bilal, para pimpinan, para ustaz, ahli jawatan kuasa surau Lugo ni, dan para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini sekali lagi diizinkan kepada kita untuk duduk dalam suatu majlis tazkirah ataupun ceramah agama yang akan disusuli dengan ibadah berbuka puasa insya-Allah. Sekarang kita telah pun masuk sesi yang ketiga daripada Ramadan. Yang mana Ramadan ini ada 3 sesi. 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang terakhir. Yang Nabi SAW sifatkan dalam hadis beliau yang begitu masyhur tentang Ramadan ini, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar atau kama qala. Ramadan ini ada 3 juzuk, 3 bahagian. Bahagian yang pertama 1 sampai 10 iaitu rahmat. Bahagian yang kedua 11 sampai 20 iaitu maghfirah, dan yang terakhirnya 21 ke atas pelepasan daripada api neraka, kemerdekaan daripada api neraka. Kita berapa hari dah puasa ni? 20 hari. 20 hari dah puasa. Malam ni 21 kan? 3 perkara Nabi sebut. Yang pertamanya rahmat, yang keduanya maghfirah, yang ketiganya aitqun, merdeka. Apa benda ni? Ketiga-tiga ni. Mudah-mudahan kita koreksi lah. Maksud ketiga-tiga ni. Baik. Nabi kata awaluhu rahmah. Rahmah ni daripada 3 huruf asalnya. Ra, ha, mim. Daripada ra dan ha dan mim, 3 huruf. Daripada ni keluar perkataan ar-rahim. Ar-rahim maknanya kasih sayang. Rahmat maknanya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Awal Ramadan orang tu dapat kasih sayang Allah. Semua orang tak, orang yang tertentu sahaja. Daripada 7 bilion penduduk dunia sekarang yang masih hidup nyawa, lebih kurang 1,5 bilion beragama Islam. Nampak? Sekarang kita ada lebih kurang 7 bilion penduduk dunia. Tapi yang Islam 1,5 bilion. Bermakna 5,5 bilion lagi kafir lah. Ada Sikh, ada Hindu, ada Bengali, ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Hadari, macam-macam. Yang beriman satu saja yang Tuhan terima, inna dina indallahil Islam. Hanya saja agama yang Tuhan terima Islam. Nampak? Walaupun dalam ayat ini tak kata makbulun indallah, tapi indallah itu maksudnya makbulun atau mardah. Yang diterima atau yang diredai, disukai oleh Allah hanyalah satu, al-Islam. Dalam ramai-ramai 1.5 bilion umat Islam, berapa ribu, berapa juta hok dok puasa. Dok puasa memang tak dok lah. Rahmat pada Ramadan kali ni kait dengan cerita puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diperdukan ke atas kamu siam, puasa. Nampak? Jadi hal tak puasa tak masuk dalam hadis ni. Yang puasa saja dapat janjian rahmat 10 hari pertama Ramadan. Atau puasa tak tahu yang mana ni. Kalau puasa dah semayang, tak maaf. Puasa dah semayang, macam-macam hal. Jadi tengok semayang 5 waktu, tapi puasa. 5 waktu dah puasa. Dah sah dah. Gimana? Sah dah? Sah lah. Dah dia panggil mantap gimana? Nampak tak ada ni? Tu kan? Sah, tapi tak boleh pahala.
Nampak? Dia ada 4 jenis. Yang pertama sah dan diterima. Yang kedua sah tak terima. Yang ketiga tak sah tak terima. Yang keempat tak sah terima. Boleh. Yang pertama sah dan Tuhan terima bila kita mendirikan hak-hak ibadah itu sendiri. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara fi riwayati. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, nampak? Iaitu orang menunaikan hak Ramadan. Kalau puasa, menunaikan hak puasa. Kalau dia bersolat mana yang dianjurkan oleh syarak. Ini nampak? Maka dia pun buat ikhlas lillahi rabbil alamin, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa dia daripada pagi sampai ke petang, lapar dan dahaga, ada balasan pahala. Kerana sah dan diterima oleh Allah. Yang kedua, tidak sah dan tidak diterima. Kerana orang yang tak puasa ataupun puasa melakukan perkara yang menyebabkan rosak puasanya. Sebelah bahan nasi, yang terima guanya gitu. Yang ketiga, orang yang puasanya sah tetapi tidak diterima oleh Allah. Sah tapi Tuhan tak terima. Umpamanya dia puasa bukan kerana Allah, tapi kerana makhluk. Yang tidak menjuruskan kepada ikhlas sedikit pun. Seperti mana puasa kerana malu korang. Bukan lillahi rabbil alamin. Sekali tak puasa, dia duduk sini keteng, dia balik kerana tu dia puasa. Kata gua ni untuk besang aku puasa hari ni. Rupanya malu ke besang dia. 4 malam duduk, 4 malam lah puasa. Balik keteng ni pukul 11 sih ukur dah. Faham? Tu puasa selama dia tergantung tu tidak lillahi rabbil alamin. Sah kerana dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kerana maksud puasa, nampak? Iaitu al-imsa'anil muftir an tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Iaitu tahan diri daripada perkara yang membatalkan, daripada terbit fajar sampai ke tenggelam matahari. Maka kalau jimat lah dari pagi sampai petang, tak makan tak minum, sah lah puasa. Semalam niat dah, tapi Tuhan tak terima kerana jimat puasa, malu ke terbesar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tiadalah manusia itu diperintah, disuruh oleh Allah SWT dalam beragama ni, hendaklah beribadah dalam keadaan mukhlis. Mukhlis maknanya melepaskan daripada tujuan-tujuan yang tidak sepatutnya. Dialah sebagaimana yang kita sebut dalam doa iftitah kita, inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, dan ibadah aku termasuk siam, puasa. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati lillah. Jangan kerana lain, jangan lil fulus, lil dunia, lil idris dan seumpamanya. Apa suka? Mudah takkan. Macam kakak putih. Dialah lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Jadi kalau kerana lain, walaupun comel lagu mana, Tuhan tak terima. Tadi kau comel puasa dia, semayangnya comel, bacaan lagu macam Syekh Basit ngaji. Rokok lama 15 minit, sujud sejam setengah dah 5. Lillahi rabbil alamin. Dia tidak jawab. Yang terakhir, tidak sah tapi Tuhan terima. Orang yang puasa menurut jumhur ulama, dia tak berniat pada waktu malam. Dia ingat dia niat dah. Maksudnya tidak sah, Tuhan terima. Dia ingat dia niat, dia puasa kerana Allah dalam keadaan letih dan dahaga. Menurut fiqhnya, syariatnya tak sah. Langlang yubayyiti siyam pada siyam malam. Orang siapa yang tidak mempermalamkan niatnya, tiada puasa baginya. Tidak ingat sungguh. Esokkan dia ingat ke dia puasa sungguh. Dia ingat ke dia niat dah. Kerana Allah ada pahala di akhirat nanti. Yang lebih mudah kita nampak perempuan yang haid.
Dia puasa lillahi rabbil alamin daripada pagi sampai petang. Bila dekat nak berbuka puasa, maka keluar haid. Batal tak puasa jimat? Batal puasa. Batal puasa. Bila batal tak sah lah ibadah puasa dia. Tapi Tuhan terima. Tak sah Tuhan terima. Bila Tuhan terima, ada pahala akhirat nanti. Nampak? Bila Tuhan tak terima, tak sah nak pitok. Jadi kita nak supaya kita ini menjadi pertama orang yang kita melakukan ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan 10 hari yang pertama itu kita mendapat rahmat daripada Allah. Kerana dengan sifat rahman Allah Taala beri rahmat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Siapa dia Allah? Allah yang bersifat dengan rahman. Rahman ni asalnya rahimin. Dibuat atas wazan fa'lan. Jadi rahman, mana yang sangat-sangat murah kepada hamba-Nya, sehingga tidak minta pun beri juga. Tetapi Allah Taala juga bersifat dengan ar-rahimi, yang memberi kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Jadi kita harapkan rahmat Allah, kerana rahmat Allah itu tidaklah datang kepada semua orang. Adapun nikmat Allah datang dengan tidak kunjung padam. Nikmat Allah, rezeki Allah, kemudahan, kesenangan, kelapangan tuannya. Rahmat belum tentu dapat. Nikmat lah, nikmat ni nasi, nikmat lah. Nikmat benda yang disukai, yang diterima oleh manusia. Nampak itu nikmat. Benda yang boleh memberi manfaat kepada manusia dari segi jasmaninya, seperti duit, satu nikmat. Nampak? Dapat isteri, suami, anak, rumah tangga, ada kenderaan, nikmat belaka. Tu dah payah tu. Tu panggang lautan dia. Betul tak? Sami dalu kenyang tu. 3 lain tak ada air. Daerah tak masuk. Dan MIC. Lawan Allah, sembah tak pekong, sembah lembu. Nikmat lambok-lambok. Bukan rahmat tak ada. Kami sayang Allah. Mana boleh? Kalau Tuhan kasih dia, takkan sembah lembu. Nampak lagi? Tu kita nak terang rahmat. Lim KYM Al-Fadil. Maka dari nak selek, sembah tak pekong. Kalau mampu gitu dalam keadaan tak balik kepada Islam, kekal patah neraka tu. Wajib kita kena yakin gitu. Pasal kita orang beriman, dia tak ada kompromi dalam bab surga neraka. Dan dia kata, tak apalah kita majmuk sama-sama masuk surga lah. Nampak? Tak boleh gitu. Tak boleh. Negara boleh nak buat gitu. Muamalah apa semua. Surga neraka, sorry. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara atau musyrik, penyembah berhala, MIC, MCA, atau apa-apa talak hudu, yang kata Quran ni tak guna dah sekarang ni, yang kata dari jalan hukum hudud kerana tak sesuai dengan zaman moden. Ni golongan-golongan ni fi nari jahannam, kekal di dalam api neraka, khalidina fiha, dulu kini selamanya. Begitu bukan politik. Terjemah ayat Quran, tafsir dah lagi. Dia kena gitu. Dia kata politik ni projek, itu kan parti. Dulu kapok. Hari tu dia tahu politik ni. Dulu kapok ayat. Bila kena tak balik politik yang dia tu. Itu rahmat Allah. Maka rahmat Allah Ta'ala ini dalam dunia ini hanya orang yang Tuhan kasih dia beri. Akhirat semua orang beriman dia beri. Sebab tu yang paling penting kita sahihkan akidah kita. Biar betul akidah. Bila akidah tu amalan kurang boleh tahan kira ni. Tapi kalau amalan banyak, akidah tak betul, nak buat apa? Macam pagi mana kuat keramanan kita? Mana pagi tak ada pergi disko pagi. Jangan mutu tak jam. Duduk dalam kerja sama. Duduk menyembah. Buat ibadat. Tetapi walaupun begitu, pegangan salah. Nampak? I'tiqaduhum mukhalifun lil waqi'.
akidah mereka, pegangan mereka menyalahi dengan yang sebenarnya, maka Tuhan tak terima. Hindu 40 hari puasa tak akan ada ini. Kita 30 hari buka petang lah. Tidak buka. Blackpink. Jadi macam kira orang 10 kan, nak naik martabat, nak cari martabat tinggi. Hindu ada puasa. Nah, Tuhan terima? Tak terima. Lepas tu biasa lah akidah. Yang pertama sekali ayat tentang iman. Nampak awal ma yuzalu minas suwar, awal-awal yang diturunkan daripada ayat-ayat Quran, nampak, iaitu minal iman, ma zukira fihi iman, perkara yang sebut tentang iman, wan nar wal jannah, neraka dan surga. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, hanya ayat mana yang mula-mula turun? Dia kata ayat mula-mula turun, beriman dan cerita surga neraka. Tak ada lagi halal haram wuduk apa, tak ada lagi. Semayang puasa tak ada lagi. Beriman dulu. Nampak? Kemudian baru turunlah. Hak ni haram, hak ni boleh. Hak ni haram, hak ni boleh. Hak ni wajib. Imam ada tak? Bila turun ayat, maka bila imam telah ada, kata haram, haram selalu. Nampak? Batulah kata mereka, kata para sahabat, lau anna awwala ma yunzalu minas suwar wala tashrabul khamra laqalu la nada'il khamra abada atau kama qala. Sebab itulah kalau turun ayat yang pertama kepada orang Arab jahiliah ni, wahai orang-orang Arab, jangan minum arak. Kalau turun ayat tu pertama, nescaya orang Arab akan jawab, kami tidak akan tinggalkan arak selama-lamanya. Batu turun beriman tu ayat imam. Masuk imam lah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar apa semua. Baru haramkan arak. Bila imam ada dalam hati iman itu sahih, maka mari larangan berhenti saja. Sebab tu bila diturunkan ayat tentang haramnya arak, maka berlari-lari para sahabat balik rumah, dituang tong-tong arak, katok pecah belaka. Belum tu boleh minum lagi, cuma tak boleh minum dalam surat. Nampak? Tak boleh minum bila nak semayang. Wala taqrabus salat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu minum arak. Jangan kamu semayang dalam keadaan kamu baru lepas minum arak, sampailah kamu dapat faham apa bacaan yang kamu sebut dalam semayang. Masa tu tak haram diri. Haram nak minum masa nak turun surah, jangan minum. Kerana ngarut-ngarbang tu imam yang kali. Kemudian baru turun sesungguhnya arak ini haram secara mutlak. Berlari-lari balik sahabat, pecah tong-tong arak sampai penuh di jalan-jalan raya. Tapi kita Islam hadari Malaysia yang dibangga-banggakan, 1400 tahun dah Allah Ta'ala haramkan arak, masih lagi mempertahankan kilang-kilang arak di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya, di Shah Alam. Nampak? Bapak berjala kilang arak. Pasal apa? Pasal memberi keuntungan kepada kita. Ini orang yang takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada kasih sayang. 1400 tahun telah diharamkan judi, kita masih lagi membiarkan kelab-kelab judi, kasino bermaharajalela menipu umat manusia di muka bumi Malaysia ni. Siapa bangunan tempat yang paling mulia sekali, Getih Highland. Orang lain dah kata. Pergi Kuala Lumpur tak di kanan. Siapa karok atas langit tu, tinggi sekali. Hak lain segala menara masjid dah kata. Tu tak faham kita. Dia nak uji kita tak perasan. Dia tinggi sekali benda tu. Rijsun min amali syaitan, iaitulah syaitan paling tinggi duduk dalam Malaysia. Di mana? Genting Highland. Genting Highland judi syaitan lah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansar wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu reti bahasa, sesungguhnya arak judi berhala tenung nasib itu adalah kotor, keji daripada kerja-kerja syaitan. Kasino bukan orang betul fardu ain, tempat judi. Bukan orang belajar tajwid situ ada. Tempat orang berjudi, tempat orang taruh cari harta secara haram, dibenarkan, diperbesarkan. Dengan security guard pula ada, akaun ada, pelayan apa semua. Tak pernah ditutup siang dan malam. Tak pernah kena rata, tak pernah kena tutup api pun.
Kita guru nak ngajar ceramah tutup api. Ini negeri yang sangat sesat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membenarkan judi ini beroperasi adalah penolong-penolong syaitan. Betul? Maka orang yang menyokong pula kepada penolong-penolong syaitan ini adalah tentera-tentera syaitan. Betul tak? Maka haji tentera syaitan, muhaji tentera syaitan, tok imam ada tentera syaitan, ustaz tentera syaitan, ulama, mufti, tok qadi habis menjadi murid syaitan belaka. Kerana dengan tangan mereka lah, maka pemerintah yang suka kepada kerja-kerja syaitan ini dapat berkuasa dalam negara. Tapi oleh kerana ramai lagi umat Melayu ni otak yang bodoh daripada lembu, dah nak mikir, walaupun terang depan mata dah. Nak orang hubung apa semua, orang nak ikat je, dia pergi faham juga. Bahkan lembu lebih cerdik daripada manusia. Kita mengaku beragama Islam, tapi kita masih lagi memberi sokongan kepada orang yang membenarkan dosa-dosa besar beroperasi dalam negara Islam ke mana ni? Orang dulu-dulu Allah Rabbi tak berlaku lagu ni. Nampak? Jadi buta-buta sungguh. Buta daripada peringatan Allah. Dah lah buta, orang ngajar tak mau mari dengar pula. Orang nak ceramah, nak tafsirah, tak mau mari rapat sekat. Tutup pintu, tutup dekat. Orang kain buruk celah pintu ada, takut dengar. Orang buka TV kuat, macam-macam macam. Tambah siapa? Peringatan. Nak di dalam telinga mereka. Tak boleh jumpa lagi. Tak nak mampu keras, cari orang surga. Nah, betul? Dulu ada imam di rumah sekalian. Dia berani pula tak? Ayah tu lah. Tak apa pula. Nampak? Kalau mampu pula. Dia kena kata begitu, biar hati batu. Apa benda ni terang-terang menghalalkan narok, membiarkan judi, menarik balik maknanya sabotah lalu. Ada? Pilih kekek. Belanja untuk hiburan, untuk joget, untuk nyanyi ditambah berjuta-juta ringgit. Situ pada anda kita nak mikir. Faham tak? Tiap-tiap kali belanjawan negara ditambah belanja untuk buat maksiat. Betul tak? Tetapi belanja untuk sekolah agama rakyat ditarik balik. Hak sekolah agama jangan beri belanja. Hak buat maksiat beri banyak-banyak. Sesat lagi. Sesat tu. Kita nak cover mu sesat supaya mu boleh balik ke pangkal jalan. Tu tujuan. Bukan nak cover mu semua ni dah jadi sesat, lepas tu punah ke pandang mu nak jadi apa pun tak. Supaya jatuh dalam hati berasa sesat, berasa nak baiki diri. Itu saja. Pasal sama-sama mu tak cover dah mu sesat. Nampak? Ni tolong cover. Wah, ni dah buat cetong ni. Dulu. Boleh? Tu dia. Kalau nyanyi dah dia mampu itu tau. Kalau ngajar apa halu. Nyimak ni bateri lama. Nampak order telefon jangan. Baik. Terang-terang dah kalau benda agama sekat, kalau surah agama telefon. Bukan ni surah, terima ramai agak surah ni. Telefon kalau dia tianu. Jadi ramai agak kena telefon. Nak kena panggil. Pasal apa ramai agak? Buat jangan ramai agak. Buat gua ni. Dak kesesat lagi gitu. Kak joget ramai dah kata apa? Nah, ini golongan-golongan yang mereka sesat tapi mereka tak sedar mereka telah sesat. Jahil murakkab. Orang nak khabar tak mau dengar, nak ajar orang dah pula. Dia pandai pada tutup guru, pandai pada ulama-ulama.
Jangan jadi golongan ni, rugi. Puasa sama puasa belaka, tapi ganjaran yang dijanjikan oleh Allah hanya sebahagian daripada umat yang mengerjakan puasa. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ramai sungguh umatku yang berpuasa, tetapi tidak ada daripada puasa mereka itu daripada pahala, melainkan lapar dan dahaga saja. Baik. Lapar saja boleh. Dahaga saja boleh. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lepas ni kita jawab soalan. Ni ada soalan. Kira jawab dah. Lepas tu nak tanya lagi, tulis di kertas. Atau sudah. Kita boleh basi masa. Jadi nak makan pula. Makan selalu ke minum air dulu semayang? Makan selalu? Tak apa juga. Mana-mana lah. Makan selalu. Makan selalu baru solat maghrib. Memang molek juga kita. Sebab kadang-kadang kalau kita semayang dulu dah, lepas minum air dengan kema semayang dulu, ada ke orang tak semayang, dia pergi bahan nasi ke belakang. Dia tu dah apa hak semayang minyaknya, padang dah habis dah ayam faham tak? Jadi kucalana habis hak tengah semayang. Nampak? Baik sekaligus lah kita makan yang selesai dulu, dah soal gaduh semayang maghrib. Ni biasanya orang solat maghrib bulan Ramadan tak macam biasa. Di tanah Mekah begitu juga, dilewat sedikit. Tak ada pelik. Jangan lewat lebar tak dua harga pengat. Orang tengah muak nasi tak dah nak nabah dia bawa hormat dah. Ada juga orang saya bengong gitu. Di Ramadan ni pergi jalan lah. Di Mesir, di Jordan, Syria, mana-mana dia gitu. Dia memang lewat sedikit. Bukan lewat sekian. Lewatlah 15 minit pada sokmo. Jam 3 kali nambah. Maghfirah, iaitu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita baca dalam hadis tadi, nak dapat keampunan terdahulu oleh imam. Man qama ramadana imana. Barang siapa yang mendirikan hak-hak Ramadan, puasa Ramadan, qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, imana, beriman kepada Allah, wahtisaba, mengharapkan ganjaran keredaan Allah, ghufira lahu, asalnya ghafarallahu lahu, dihazahkan fa'il lil ma'lum. Kalau orang ngaji ilmu nahwu, diberi keampunan kepadanya apa yang telah dilakukan di masa lalu. Tapi dua syarat. Yang pertama, beriman. Dan kalau orang kata hukum hudud tak boleh berjalan sini, tak layak, tak munasabah dengan masyarakat majmuk, beriman tak? Dah beriman, dah payah puasa, buka selalu. Betul tak? Dah puasa tak boleh apa tak? Ada pun menangguhkan hukum Allah dalam Quran, kita boleh terima. Tapi menolak hukum kufur, wal'iyazabillah. Kita tangguhkan lagi hukum hudud. InsyaAllah kita sedang dalam proses untuk menyiapkan akta-akta yang tertentu, beberapa enactment. Kita akan jalankan hudud menjelang 2011. Kita boleh terima. Boleh terima. Patut ni tak tolak terus. Ada yang kata patutlah letak Quran ni dalam muzium saja. Mampu apa ni? Ada yang kata kalau jalankan hukum hudud, nescaya akan hilang tangan orang Islam. Maka tak ada hilang, tak maju kita. Ada yang kata tidak sesuai dengan masyarakat majmuk. Bapa Tuhan bodoh. Hukum hudud ni hak siapa? Tilka hududullah. Tilka, apa yang telah diterangkan tadi pada ayat yang sebelum, hududullah. Mubah dengan mubah pun ilah, dengan membawa maksud milik. Maknanya hudud ini milik Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan manusia. Maka kalau dinafikan perkara yang memang daripada Allah dengan ijma' ulama, maka orang itu jadi kafir, wa iyazabillah. Nampak? Lepas tu kena ngaji senang, belajar. Ulama buat mana dah 3 ilmu fardain. Pertama ilmu iman, ilmu tauhid, ilmu akidah. Supaya tak cakap benda-benda ngarut lagu ni. Betul. Nampak? Ni benda ni apa makna kita beriman dengan Allah, beriman dengan kitab, dengan rasul, dengan malaikat, hari kiamat, qada dan qadar, baru selamat. Ni tak lalu benda. Bila cakap boleh merasakkan akidah. Lepas tu jahil. Bila jahil dekat kepada kufur. Al-jahlu aqrabu ila al-kufri.
Tak tahu benda. Dah nak dapat macam mana? Keimanan orang tak tahu benda dah. Punah jahannam habis. Jadi pertengahan daripada 11 sampai 20 Ramadan, mudah-mudahan kita dapat dah maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang Tuhan tidak ampun ialah dosa syirik. Yang lain Tuhan boleh ampun dan boleh juga Tuhan tak ampun. Tapi satu saja syirik Tuhan tidak akan ampun melainkan kita minta ampun. Itu maksudnya innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Nampak? Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Taala boleh mengampun dosa lain daripada syirik. Tapi liman yasha kalau Tuhan kehendak. Kalau Tuhan tak kehendak kena minta ampun juga. Maka dia antara syirik kalau zaman dahulunya menyembah berhala. Sekarang ini menolak apa yang diperdukan oleh Allah, itu membatalkan akidah. Orang kata sembahyang 5 waktu tak wajib, jadi kafir. Orang kata puasa bulan Ramadan tak wajib, nampak? Jadi kafir. Orang yang kata fardu haji ke Mekah tak wajib, jadi kafir. Orang yang kata hukum hudud dalam Quran tak wajib, jadi kafir juga. Allah Rabbi gamanya. Allah Rabbi. Nah, hantu kata, ini bukan isu kafir mengkafir, memberi peringatan. Nampak? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wal yunziru kahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Itu tujuannya. Kenapa tidak berangkat satu kaum daripada kamu untuk tafaqquh fid din, memahamkan ilmu agama, biar pandai agama. Satu dalam masyarakat kita, Tuhan kata kena ada satu kelompok yang belajar agama. Bila pandai agama, balik beri amaran kepada orang kampung. Ini tugas. Tak lagi. Bukan tak ada kerja ni. Perintah Allah. Nampak? Waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim. Itu tujuan dia. Supaya ustaz-ustaz ni, mereka memberi amaran kepada anak kampung mereka, kepada rakyat, kepada masyarakat. Iza raja'u ilaihim. Bila mereka balik kepada mereka. La'allahum yahzarun, supaya orang kampung jadi takut. Itu tujuan nak beri takut. Bukan isu kafir mengkafir nak suruh takut. Nampak? Sebab tok guru dia hanya duk cover benda yang membatalkan sembahyang. Dan yang membatalkan Islam berat cover. Depan sekali kitab Mustikah Hadis. Mustikah Hadis ni bukan kitab lama, kitab baru. Nampak? Lulusan jawatan Perdana Menteri. Muka depan sekali mukaddimah. Dah masuk bab lagi. Nah, hukum menolak hudud ini jadi kafir. Depan kali sebut. Batal akidah. Itu yang kita nak khabar, memberi peringatan. Itu tujuan dia. Nampak? Nabi ni bukanlah bawa berita gembira dengan syurga saja. Basyirun, tetapi wa nazirun. Juga sebagai pembawa amaran, ugutan. Kalau buat gini, patak neraka. Itu baru Nabi. Maka ulama, al-ulama warasatul anbiya. Bukan saja cerita hak seronok, cerita hak tak seronok. Cerita seronok basyir, cerita tak seronok nazir. Nawi peringatan. Nah, bukan nak larang orang cari makan. Ulama-ulama ni bukan nak kebun, nak suruh jangan kebun tidur surah lah, nak suruh kebun. Bukan. Kalau hak makan gaji berhenti belaka lah, duduk yang mulai pula, tak ada. Tak cara tak tu. Kaya-kaya lah, hak senang-senang lah. Nak besar rumah pun sama besar dengan Bukit Hijau pun Allah pergi. Asal halal. Cuma mari beri peringatan, benda gini jangan buat. Dalam bab akidah, jaga molek-molek. Sekarang di depan mata kita orang yang menyokong kezaliman semata-mata. Benci tengok orang mengajar. Tak suka kepada ceramah-ceramah agama. Nampak? Mempertikaikan ulama-ulama, mempersendakan hadis-hadis Nabi, membelakangkan hukum Al-Quran, mempermainkan perintah Allah. Nampak? Perintah Allah menutup aurat, dia buat pula dalam tu. Dalam TV, dalam apa, cakap sama-sama arti. Guanya rasa tak tutup aurat, biasa lagu mana, tak ada hal kita kan. Kita tak menyakiti orang lain. Nikmat Allah, nah Allah Ta'ala beri kita apa benda ni, apa benda nikmat rambut kita, kita tunjukkan kepada orang, tak ada salah. Hak gitu pula tunjuk dalam TV. Nampak? Ini nak mempersendakan Islam. Jadi kafir. Tak tahu benda. Nah. Dan kalau sokak bodoh-bodoh dalam neraka dah duduk.
Kerana jahil. Tak tahu benda. Sokoh-sokoh saja je lah. Nyak kerja. Maksudnya tu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu rasa hati itu betul dah golongan yang melakukan benda zalim. Pasti kamu akan masuk dalam api neraka. Nampak? Tu. Jadi kita nak keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita saja, kita nak juga rakan-rakan kita di luar sana yang memusuhi jamaah kita. Kita nak juga dia tu dapat keampunan, betul tak? Kerana dia itu adalah rakan-rakan kita. Seagama dengan kita, anak-beranak kita, pak dara kita, adik-beradik kita, tapi masih tak faham. Masih lagi buta dalam perkara batil dan hak ini. Maka kita mohon juga keampunan itu dapat kepada mereka-mereka ini. Kerana kita tak mahu seorang pun daripada anak-beranak kita masuk dalam api neraka Allah. Oh, dah tahan neraka Allah ni. Api puaja jengkreng dah kalau kita masuk. Kita ambil kereta potong sagar baru tu big bowl lah puyuk puaja. Faham? Jadi kuah singgang. Kereta sutir jadi kuah singgang. Panasnya api neraka, api dunia. Api neraka dunia ni, api neraka akhirat Tuhan kata 70 marrah, 70 kali lebih panas daripada api puaja. Bayang. Dan sekarang kalau Tuhan kata maknanya haramkan arak, dah masih dekat. Haramkan judi, haram risau ni kotor amalan syaitan. Ada. Kita perlukan kerana dapat keuntungan daripada cukai. Maknanya tak takut api neraka. Tak takut neraka tu. Kalau suruh semayang tak semayang, tak takut neraka. Suruh puasa tak takut neraka. Nampak? Batu akhir sekali kan. Wa akhiru aitqum minan nar. Akhir sekali dapat kemerdekaan daripada api neraka. Ini kemerdekaan yang sebenar. Bukan merdeka beragak dera. Oh tu bukan merdeka. Tu sakit otak. Faham? Merdeka yang sebenar, yang hakiki, al-aitqu minan nar. Merdeka daripada api neraka. Dah masuk neraka. Kerana dua jalan je lepas di akhirat nanti. Lepas pada alam barzakh, di alam mahsyar nanti dua jalan. Tak ada tiga, tak ada empat. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu puak terus ke dalam syurga, satu puak berjalan ke dalam neraka. Nampak? Tak ada, tak agak. Nah, yang ada disebut dalam hadis, tak masuk syurga, tak masuk neraka, ada satu golongan. Tapi sekejap sahaja. Kerana sama berat pahala dengan dosa. Nah, berdiri di situ sekejap, datang Rasulullah beri syafaat kepada dia, boleh masuk dalam syurga. Lepas tu, tak ada. Tutup itu syurga, tutup itu neraka. Nampak? In khaira fa khairun, wa in syarra fa syarrun. Kalau buat baik, balas baik. Kalau buat jahat, balas jahat. Itu kemerdekaan yang sebenar. Ini merdeka benda sampai ke darah harap sambut 1 minit malam. Tengah harap sampai berlari-lari. Kepala buku dera dengan jalur gemilang. Tangan harap, botol harap, penduduk tangan. Pina galik khabar atau hak datang. Lebih pada kura gila. Faham tak? Kamu khabar aku, mu khabarmu. Mu kaipong aku terkhabar tamu. Macam-macam peseng. Nah, hak berina dia berapa ribu malam merdeka. Dia dak merdeka belaka tu. Tu semua tu dak merdeka. Hamba syaitan belaka. Betul tak? Merdeka yang sebenar, sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama, iaitulah hurriyatil abdi, iaitu kemerdekaan seorang hamba tahta awamirillah, duduk di bawah segala perintah Allah. Maksudnya seorang hamba itu dia bebas melakukan segala yang diperintahkan oleh apa benda ni oleh Allah Subhanahu wa taala, baru merdeka. Nampak? Segala yang Tuhan suruh dapat ditunaikan belaka, itu kemerdekaan. Tidak beringat pagi petang, berjoget habis salorang, habis siaran joget. Nah, menyanyi pagi petang, tara buka puasa tengah hari tu licin dah.
Amalan puasa kita 3 hari pahala dahnya. Kita bukan Ibrahim bin Adham. Nah, bukan Junaid Al-Baghdadi, bukan Imam Ghazali kita ni. Boleh 3 riyal. Dah pukul 11 faham cerita Sepanyol tu tengah hari. Tak ada dah riyal situ, tinggal 2 riyal. Pukul 2 petang pula bini bina sambungan hari semalam Enggu kena renyek kereta giling. Mana tinggal riyal. Dah petang agak petang ni pula orang duduk dengar surah, dia duduk tengok TV di rumah. Agak menyanyi. Tinggal 20%. 20% pula buka dengan wang Aisyah dia awal ni. Jeng-jeng tu. Ni. Benda mainan, enggak tahu benda. Jadi ulama ni tujuan nak suruh tahu tu saja. Bukan ramai mari dengar jadi kaya ustaz dah. Bukan salam 5 riyal macam orang makan bulu. Kalau macam makan bulu orangnya boleh 4 juta dah kita tahun ni. Panah masjid. Kalau seorang beli 5 riyal tahun ni boleh 4 juta. Dah main satu sesi 1,000 lebih 5 orang. Dah kan cuma nak telur kabur. Dak bayar wisen. Tu JK WBT ke ustaz. Dawi apa? Faham tak? Dawi kita terima. Bukan tiket. Tak masalah. Tapi nak kabur free, mari dengar. Nak betul ni kalau hak akidah rosak we jadi kemas molek. Kalau ada pandai semayang jadi pandai. Kalau tak tahu benda ni haram, dia ni tahu dah. Kalau tak tahu benda ni majid, sekarang tahu dah. Tu tujuan. Siap dengan kipas, dengan kapek, dengan apa, nak suruh mari surat. Tak mau mari. Kalau bagi biti tu, tengah mana tau. Pukul 2 bagi, wakil rakyat tidur, jatuh ngat lagi atas katil. Pukul 10 mandi dah, mau haji tak haji. Mepeh ni, kok, tunggu biar petang. Rela, kritis punya pasal. Orang ngajar sebelah rumah ni surat. Depan rumah masjid. Cari. Marilah, tak ada hari dah kita. Telung kabur jadi molek. Lepas tu fikir sendiri ya. Tak mana golongan hak molek. Dia siapa masih dia ada kewajipan. Siapa masih puasa kewajipan menunaikan Ramadan. Maka tunaikanlah sebagaimana yang kita dengar dari orang ngajar. Siapa masih kita pergi ke Mekah, kita kena pergi ke Mekah. Maka buatlah sebagaimana yang kita belajar dalam kitab-kitab ulama. Siapa masih pilih hari raya, kita undilah. Kita sokong sebagaimana yang ulama-ulama kabur dah kepada kita. Itu saja nak kabur. Allah Rabbi. Ni ada makan pula gaji. Tak mau hari juga. Berat nanang. Ada siap dengan makan. Berat ke ringan? Ringan kan? Biskut. Tak ada nasi. Ya kacau gitu je mah. Tengok saya pada telefon 4 kali sebelum tahu. Jaga pun tak ada nasi. Jemak yang kacau gitu. Ramah je lagi. Daga kering kok ni. Jadi itulah 3 perkara. Mudah-mudahan dapat kepada kita 10 yang baki ini kita teruskan solat tarawih, keadaan tarawih tengah masa biasa tarawih tengah malam. Ada juga dalam perjalanan kadang-kadang jual. Orang jual dah jual pakai lepas maghrib tu nak pergi buka kedai dah. Dan musim ni jarang boleh piti banyak sikit. Pas raja raya anak nak pergi jual. Tak ada masalah Bukan wajib sembahyang tarawih. Tak ada apalah. Sekarang balik jual sembahyang tarawih. Boleh sembahyang seorang? Tak ada masalah. Tapi dah kena malam, dah sembahyang. Dah apa dah sembahyang? Dah kalau lepas dah tarawih saya bawa pergi jual. Pukul 12 dah balik ustaz. Dah pukul 12 boleh sembahyang di rumah. Di rumah tu lah letih. Pula dah. Dah letih dari letih. Mayang duduk pun dah urat-urat ustaz. Dah belang keletang. Belang keletang pun jadi malah agak. Belang keletang pun dah leh agak. Mu terjun lah telaga. Tak. Kalau jadi orang. Apa benda. Bayang jual boleh belang cacah pun dah duduk guling. Jual belang guling. Masuk pilih belang guling. Bengong sungguh. Raya lawa pada orang. Terawih tak. Kalau siap lawan Islam, tak payah raya. Batu orang tanya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di Mekah ni orang tanya. Dia seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Orang tanya dia di negara kami tanah Melayu ada macam-macam parti. Ada parti Islam, ada parti sekular, ada parti bangsa lain, ada parti sosialis, parti rakyat. Bila masuk pilihan raya ni kami nak mengundi hak mana? Maka jawab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, pengarang kitab Nawar Bagi Hati tu.
Nampak? Dia yang sekarang kita nawar bagi hati. Dia jawab tidak ada pilihan melainkan memberi sokongan undi kepada parti Islam. Wajib sama ada siapa jua pun, raja ataupun rakyat biasa. Wajib beri undi kepada orang Islam. Mu tabligh ke, mu orang UMNO ke, mu hadari ke, tak ada pilihan. Dalam 4-5 tahun ni saja bolehlah mu UMNO. Tapi bila pilihan raya, mu wajib juga beri sokongan pada parti Islam. Itulah yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama. Jadi kita harap kita dapat 3. Yang pertama, rahmat daripada Allah. Yang keduanya, apa benda ni, keampunan daripada Allah. Dan yang sangat-sangat kita harap di akhirat nanti, aitqun minan nar, kita bebas daripada api neraka. Orang yang terlepas daripada api neraka, inilah orang yang mendapat kemenangan yang paling besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang terlepas daripada neraka Allah, dimasukkan ke dalam syurga, maka mereka inilah orang yang mendapat kejayaan yang sebenar. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, kita jawab soalan. Satu soalan dia ada. Dah? Hari ni buka pukul apa? 7? 1 minit. Tak kena spek ni. Hantar. Benda ni soal tau. Jadi kita makan luar belaka tak? Makan luar belaka? Kita pergi makan luar. Jangan tenang apa semua dulu. Dah soal gaduh komat lah. Pasal banyak berlaku kita buka tengah makan ni komat dah. Jadi susah orang berkembur kali nasi dalam mulut. Dia gitu. Nak gaduh. Dah. Seorang ustaz mengatakan Islam yang kerajaan bawa, iaitu Islam hadari ini baik. Jadi boleh tak kita semayang dia menjadi imam kita? Seorang ustaz kata Islam hadari ini molek. Jadi kalau dia jadi imam, kita boleh semayang tak belakang dia? Dia tanya lagu tu, ni soalan berbau politik. Tak apalah kita jawab. Kita jawab ikut hukum, bukan ikut politik. Soalan tu berbau politik. Kita jawab ni ikut hukum. Tugas kita. Baik. Dia kata ustaz ni kata Islam hadari ni molek. Jadi masalahnya kita kena tanya lagi ustaz tu. Pasal tak jelas. Islam hadari tu molek tu kat mana molek? Sebab dia ada benda molek, ada benda yang tak molek. Benda molek iaitu 8 prinsip tu. Memang molek benda tu. Yang pertama, prinsip yang pertama, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Dah molek dah, memang molek lah. Apa maksud ustaz ni? Kalau dia kata prinsip tu molek, tapi pelaksanaan tak molek, tak betul ustaz ni. Islam hadari yang digariskan ditulis di papan-papan tu boleh, tapi pelaksanaan oleh kerajaan tak betul. Kerana nombor 1 tak betul dah. Dia kata iman dan takwa kepada Allah. Iman gua ni kalau membenarkan judi, takwa gua ni kalau membenarkan arak. Situ tak betul dah. Maka tulis tu molek. Tulis tu prinsip Islam hadari. Pelaksanaan adalah terbalik daripada itu. Jadi kalau ustaz ni jakut dia helah saja, dia kata prinsip ni molek. Tanya baliklah. Tapi kalau ustaz ni kata apa yang dilaksanakan oleh pemerintah sekarang, inilah Islam yang betul, maka memang salah. Memang jelas ustaz ini telah salah. Ia telah membetulkan benda yang batil. Nampak? Kita ketepikanlah masalah hudud. Tak apalah, dia tolak hudud. Baiklah, tak apa tu. Kita ambil masalah sosial tu. Nampak? Kalau budak yang pakai serban sunnah Nabi siapa nak buang sekolah, yang pakai skirt dibenarkan di sekolah, situ sesat dah. Kalau orang beriman, dia kait sayang tak ke serban. Serban ni pakaian para Nabi. Ni siapa bersungguh-sungguh akak raya apa semua dengan pendakwa nak suruh pecat dari sekolah, pergi pakai serban. Di mana keimananmu? Mana mu sesat? Mak rempik hak jahat ke tu. Tak benci orang kat serban. Faham tak? Kami mereka tidak masuk akidah ni. Mak rempik dia hanyut gitu lah. Dia tak jalan tayasa. Tayar 2 kuah dah. Faham tak? Tapi tengok orang pakai serban tu gugui dah nganjing. Hak ni jahat ni. Ini nifak. Maka zahir di luar munafiqun.
Benci kepada perkara-perkara yang berkait dengan Islam. Nampak? Yang berlaku sekarang, dibenarkan orang menyanyi, diharamkan Tok Guru masuk dalam TV. Menyanyi boleh. Michael Jackson boleh. Tok Guru ni Azim, no way. Faham? Jennifer Lopez nak telanjang separuh, tutup sikit pakaian dia. Boleh masuk dalam TV, tak ting macam nak beruk jatuh lapar yang budu. Boleh masuk. Nah, Datuk Ishak Baharum, bekas Mufti Selangor, dah boleh masuk. Sesat lagi. Sesat lah tu. Nampak? Situ padang dah kita memikir. Kalau kita buat buta juga, bangkit akhirat jadi buta. Nampak? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, dia akan disempitkan di dalam kubur lagi. Golongan yang tak mau dengar pesanan-pesanan ulama sekarang ni, dia akan kena kepit dalam kubur. Bukan dia tak tafsir. Nampak? Fa inna lahu dhanka maksudnya dia akan dapat kesehidupan yang sempit di alam barzakh. Dia kena kepit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sifat bagi ma'isyah. Dia akan kena kepit jadi. Nampak? Jadi sebab itulah kita khabar dengan jelas apa yang dijalankan oleh pemerintah sekarang salah daripada sisi agama, dari sisi fiqahnya, syariatnya, ataupun apa benda ni akidahnya memang salah banyak. Ada yang betul tapi kita nak salah, itu benda yang salah. Benda yang betul dah kita tidak pertikai. Kita pertikaikan barang yang salah, maka kita pesan kepada adik kakak balik kepada Islam. Kita duduk memberi sokongan terus pada ulama-ulama. Mudah-mudahan keadaan kita petang ini diberkati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakkin wa la mahruma. Allahumma taqabbal minna du'aana wa siyamana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.